Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan diri dulu, nama saya Zaid. Business partner saya Fazana. Saya dibawa masuk dalam bisnes Amway ni oleh upline saya Dr. Siti Nadia, dan saya dibimbing hebat oleh Diamond Direct Datuk Dr. Haji Nur Azmi dan Datin Dr. Hajah Siti Norizah. Satu tepukan untuk barisan penajaan saya. Tahniah, hari ni banyak penampilan sulung. Saya kalau kita duduk atas ni, yang paling susah nak sebut nama Diamond berdua. Itu saya dulu pun bertahun juga. Dulu awal-awal, sekarang dah steady. Dulu awal-awal kalau saya cakap, bila sampai part tu je kena betul-betul fikir kan. Kalau tidak memang Datin, Datuk, Hajah, Haji semua tengah terbalik jadinya kan. Tapi biasa kan, Allah bisa, Tegal biasa. Buat selalu, cakap selalu-selalu. Lama kita balik pun kita mengigau Diamond juga kan. Okey kawan-kawan, saya punya tajuk hari ni Managing Expectation, ataupun dalam bahasa Melayu dia mengurus jangkaan. Yang inilah rasanya kan, mengurus jangkaan. Direct translation lah. Managing expectation kan. Yang ini maksudnya apa ni? Bila kita buat Amway kan, selalu tak ada downline kita masuk, ya hilang. Tiba-tiba dia berhenti. Tiba-tiba dia decide aku tak nak buat Amway. Dan selalunya benda ni terjadi dalam tempoh 30 ke 90 hari. 30 ke 90 hari ni di mana orang akan mati terus. Maksudnya dia tak sempat buat apa-apa lagi, dia dah mati dah. Dia tu cakap Amway tak boleh buat. Kata kita tak buat apa lagi. Pasal apa tak boleh buat? Itu stage pertama punya zon mati. Stage kedua zon mati dia adalah 369. Kalau orang tu pernah sampai 12%, kawan-kawan, ni saya punya pengalaman lah. Kalau downline saya sampai 12%, saya pun dah mengucapkan syukur. InsyaAllah dia akan tahan lama. Sebab dia dah rasa bonus 4 angka. Okey. So kenapa orang berhenti? Kita cuba tengok. Selalunya sebab ni. Kerana salah anggap apa yang perlu untuk berjaya. Mindset pekerja, kejahilan dan juga kesesatan. Ceramah pula malam ni kan. Kejahilan dan kesesatan. Sebab apa kawan-kawan? Ramai orang masuk ahli dan sebenarnya dia tak faham. Ingat tak kita, Fifi selalu share dengan kita, kalau you faham, mesti you boleh cerita. Kalau panggil naik atas suruh cerita marketing plan, maknanya tak faham, tak boleh tunjuk. Contoh macam kita, contoh saya tanya Kak Saimah, boleh tunjuk saya jalan pergi Bukit Merah? Kak Saimah tahu tak jalan dia? Tahu kan? Boleh tunjuk saya sekarang? Ini orang faham. Dia tahu. Kalau saya tahu Amway ni dapat apa, tunjuk saya bonus. Itu tak pasti tu. Tak apa cekap lagi yang tu, tak sedia lagi nak tunjuk yang tu. Macam-macam lah. Saya letak. Itu maknanya tak faham. Lepas tu apa lagi? Yang ini benda-benda yang kita berlaku. Bila dia tak faham, muncullah soalan-soalan yang pelik-pelik. Contoh macam baru-baru ni saya banyak orang komen kat video saya. Saya pun sponsor, dia kata okey saya nak jadi ahli. Saya kata pun okey, hantarlah detail. Ada apa-apa soalan lagi tak? Saya tanya ada apa-apa soalan tak? Dia tanya kat saya, agak-agak apa soalan dia? Kena jual ke? Saya pun macam ini bisnes. Bisnes, benda pertama kita fikir modal. Nombor dua, jual apa? Betul tak? Macam mana bisnes kau tanya aku kena jual ke? Saya pun terkeliru. Macam mana nak jawab soalan ni? Apa yang dia tengok kat presentation aku tadi? Dia boleh tanya soalan ni. Punyalah aku cakap kita bina rangkaian pengguna, kita kongsi pasal produk apa semua, dia tanya aku kena jual kan? Kalau seorang tanya, kita akan jawab baik-baik lah. Kalau orang ke 100 tanya, kita mula dah, tak payah jual, duduk je. Duduk je kan. Ada orang tanya saya pula, kena cari orang ke? Saya kata ikut suka hati abang, nak cari orang ke tak? Tapi kalau abang cari binatang, tak dia tak boleh beli bang. Baik cari orang, kita untung sikit sebab orang boleh beli. Jadi yang ini yang berlaku, kenapa orang berhenti kawan-kawan. So ada beberapa sangkaan, jangkaan kita sendiri pun, dan juga downline kita yang akan ganggu bisnes dia. Yang first kali kena tanam dalam kepala, ini adalah perniagaan dan Amway ni bukanlah satu pekerjaan. Apa beza dia kat sini? Kita cuba tengok. Kalau kita kerja, dan ramai orang bawa pemikiran ni, kita kerja 20 jam, kita dapat gaji untuk kerja 20 jam, dapat gaji untuk 20 jam lah. Sebab apa? Direct kita tukar masa kita dengan dapat duit. Direct tu bagus. Yang tak bagusnya work stop, income stop. Work stop, income stop. This is the mindset pekerja. Aku dah buat 20 jam, aku nak dapat hasil untuk 20 jam lah. Tapi bila kita kata pasal business, perniagaan, especially Amway, setuju tak? Kerja 20 jam, gaji bukan 20 jam.
Kan kadang-kadang kita baru masuk MW, baru buat kerja 20 jam, 3% pun tak dapat lagi. Kan sedangkan kalau orang kerja sejam RM6, hari pertama kerja 20 jam dah dapat 120 dah, kalah dah bonus 3% MW. Betul tak? Kita 3% sekarang dapat 70-80 je. Dan dalam bisnes anda dibayar melalui hasil. Anda labur masa untuk membina aset, membina bisnes kita ni. Macam kita melabur lah. Contohlah kalau kita beli bank kemas, bila kita untung? Bila harga naik lah. Jadi bisnes ni kita labur dalam bisnes ni bila kita untung, bila bisnes kita makin bernilai, waktu tu baru kita untung. Jadi permulaan yang seronoknya dalam bisnes, contoh MW ni, mula-mula kawan-kawan, sebab kita membina aset kan, mula-mula kita kerja 20 jam, sebulan kita dapat RM200. Tak apa seronok lah, betul tak? Tapi lama sikit, kita dah mula dapat 15%, kita kerja 20 jam juga, tapi kita dapat RM2,000. Yang ni seronok ke tak seronok? Seronok. 20 jam kerja dapat RM2,000. Lepas tu kita buat lagi, seterusnya kita kerja 5 jam, tapi kita dapat RM10,000. Seronok tak? Seronok. Boleh dapat tak kat tempat kerja? Tempat kerja kau jual 20 jam, aku bayar 20 jam lah. Tahun depan naik 3-4% lagi masa kita. Dia takkan ada aset yang kita bina yang semakin bernilai. So yang ini kita kena, yang pertama. Yang kedua kawan-kawan, benda yang kena ada, kita punya expectation. Bisnes ni perlu ada skill untuk berjaya. You tak boleh masuk, saya dah buat dah, tapi saya tak berjaya, saya buat apa? Cakap dengan 10 orang, cakap apa? Saya habaq ada apa, MW ni bagus. Tuhan cakap MW ni bagus. Lepas tu dia tanya apa? Dia kata saya tak minat. Lepas tu habis tu lah, saya tak tahu macam mana hampa cakap. Kami tak cakap MW ni bagus. Dia tanya saya cakap saya tak cakap MW ni bagus. Apa yang cakap? Saya tanya kat dia, boleh tak saya nak tunjuk peluang MW ni? Decide lah sendiri benda ni bagus ke tak bagus. Jangan pergi kat orang, jomlah masuk MW. Saya tak pernah tanya soalan tu. Saya pergi kat orang, boleh tak saya nak tunjuk MW bagi apa? Decide lah sendiri nak masuk tak masuk. That's how you do it. Bukan pergi kat orang, jom lah kita berniaga MW ni bagus. Bagus. Aku tanya, kalau orang tanya lah balik sebab orang tak pandai. Kalau orang pandai tanya apa yang bagus? Apa yang bagus? Barang dia boleh pulang balik. Habis dekat tu lah. Yang itu yang bagusnya. Kalau kita, betul apa lagi? Apa yang bagus? Kalau kita masuk ahli bayar RM60, kalau kita tak nak buat boleh dapat balik duit. Semua yang negatif ada lagi. Yang barang nak pulang, yang nak sign out kan. Yang itu. Jadi kawan-kawan, perlu ada skill. Skill tak banyak yang kita kena pandai. Saya senaraikan siap-siap. Yang pertama sekali, cari orang. Finding prospect. Kena pandai. Kalau tak tahu, kalau anda rasa dalam hidup anda tak ada orang untuk ajak bisnes, itu adalah petanda anda kena cepat-cepat jumpa upline. Tanya upline, macam mana kau cari aku? Sebab upline kita jumpa kita tak? Maknanya upline kita pandai tak cari orang? Pandai. So tanya dia. Nombor 2, inviting. Macam mana kita nak jemput dia, tengok peluang MW ni. Nombor 3, presenting. Macam mana nak bercerita dengan orang supaya orang rasa macam wah bestnya MW ni. Sampai orang terkinja-kinja nak jadi ahli. Kawan-kawan, bila kita buat present, saya ingat waktu saya present awal-awal, ini proses saya. Saya present awal-awal tu, bila saya cerita, saya nampak orang tu muka macam berhentilah cepat. Lepas tu saya makin bagus sikit. Bila saya cerita, orang tu macam okay, not bad. Dan makin lama, bila saya cerita, saya dah nampak macam orang tu macam cepatlah aku nak sign up. Dan kita semakin cekap baca. So sekarang saya dah tak buang masa dah. Saya tengok okay, ni tak boleh makan ni. Aku potong pendek habis dah, pergi balik, buang masa aku je. Sebab from awal dah tak fokus dah. Kalau dulu fokus ke tak fokus ke, suka ke tak suka, aku akan tetap habiskan kutubah aku. Kau dengarlah sampai habis kan. Jadi yang itu presenting, skill. Follow up, skill. Follow up bukan saya dah follow up dah, dia tak kata apa. Kalau kita follow up 100% of the time fail, maksudnya skill tak cukup. Itulah masanya untuk lebih rajin datang kelas. Itulah masanya lebih rajin bertanya dengan upline. Macam mana cara nak follow up? Upline buka handphone. Ni contoh, ni saya follow up. Tengok apa dia nak kata. Sebab tak tahu. Contoh macam saya pun, saya ada downline. You tak tanya kat saya, you tak tunjuk kat siapa ni, Amalin. Biasa tak saya minta bagi screenshot. Sebab apa? Sebab saya nak tengok apa yang hang cakap ni. Kita boleh repair. Tapi kalau you tak pernah tunjuk, tak pernah tanya, takkan apply tiba-tiba tanya, Ji, mai tengok phone hang. Kita pun pelik pula kan. Siapa nak tengok? Seterusnya closing. Cara nak lock sale, lock sign up. Ada downline saya seorang, dia tanya, dia dah cerita dah kat atas, dia WhatsApp dengan orang. Dia cakap, okey ni link, orang tu pun cakap saya nak jadi ahli MW. Lepas tu dia balik, okey.
Lepas tu dia tanya saya nak boleh apa? Saya nak boleh apa? Hang perlu maklumat dia, hantarlah. Tu saya nak cakap kat sini, bukan semua downline tahu. Faham tak? Kita tahu kena ada nama, IC, alamat, email, nombor telefon. Dia tak tahu, dia cakap okey. Kan, aku ingat prospek dia pun cakap okey. Apa yang okey? Orang tu dah cakap nak sign up, Han cakap okey. Kan? Lepas tu cakap lepas sign up tu tahniah anda memiliki bisnes sendiri. Kalau saya macam tu. Closing, getting people started. Ni penting. Lepas kita sign up, kita nak bawa orang tu pergi BTC. So getting people started, kita dah mudahkan, dah simplify kan, apa target-target dia, apa first. Saya selalu cakap kan, first barang yang dia guna, first barang yang dia jual, first orang yang dia cakap, first marketing plan, first BTC, first seminar, first class. Jadi yang itu getting people started. Ini pun skill. Kalau you sendiri tak tahu, lepas saya sign up, saya nak orang tu nak buat apa, lepas tu dia tanya kau apa, dia tanya Isnita what's next. Isnita pun pergi BTC. Lepas tu lepas BTC kau akan faham segala-galanya. Aku tak boleh bagi tahu kau rahsia, hanya boleh ada pergi orang BTC je tahu what's next. Orang tu seram sikit, tak nak terlepas BTC kan. Nombor 7, promoting events. Dalam grup saya ni kan, orang grup kita ni yang saya paling idolakan promoting events ni Diamond Dr. Azmi. Diamond Dr. Azmi, kita tengok dalam Zoom ke atas pentas, pernah tak dia tak sebut pasal seminar? Tak pernah. Sentiasa sebut. Sembang pun sebut. Saya tengok, saya pergi program dengan Diamond, celah-celah piung keluar seminar. Boleh juga rupanya. Kadang-kadang kita tak sembang. Kita kalau nak cari seminar bila? Lagi 3 hari nak tutup pun bergelabah nak cari. Nak bawa siapa ni? Nak bawa siapa ni? Kau datang yang lebih sempoi lagi. Aku kali ni tak bawa orang, aku pun tak pergi ingat. Dah lah hang tak bawa orang. Lepas tu sebab hang tak bawa orang, hang tak pergi. Tak usah buat lah MWay ni. MWay ni, you show up. Kalau orang tak ada, kita ada. Yang itu yang most important. Susah ke senang ke, we must show up every day. Kita kena datang dan muncul sentiasa. Jadi yang itu kena pergi. Siapa nak belajar cepat, buat program rajin-rajin dengan Diamond. Saya perhati je, okey macam ni. Dia cerita MWay ni dapat, tapi yang paling penting seminar. Bila dia cakap orang tu satu, lepas habis saya tolong cucuk kan. Ini nak confirm kan ni seminar ni nak pergi ke? Jadi kita kena contohi apa yang kita. Sebab bisnes MWay ni bisnes tiru kawan-kawan. It's not that hard. Bukan anda nak fikirkan satu benda yang berbeza. G bukan nak fikir cara buat MWay yang lain daripada Zaid, Fifi, Dr. Azmi apa semua. Dah. G nak buat benda yang sama je G. Contoh macam tu. Dan ini skill. Dan seterusnya, you can learn while you earn. But you don't get the big bucks until you get really good at basic skills. Tadi tu skill basic saya bagi 7. Kita boleh dapat duit, tapi kita tak akan dapat duit besar melainkan kita betul-betul bagus dekat 7 tadi. Faham tak? Kita boleh buat. Tak nak marketing plan, tak nak pandai invite orang, boleh dapat lah 100-200 ringgit. Sampai bila-bila pun tak kaya lah. Nanti orang pun tanya, hang dah 10 tahun buat MWay dah, tak ada perubahan pun. Contohlah orang tanya lah. So get good at basic skill. Bila kita get good at basic skill, duit mesti naik. Jangan risau, mesti naik. Sebab apa? Group grow, business grow. Business stuck yang duit tak naik. Seterusnya nombor 3. Ini paling penting, perlu masa untuk membina perniagaan. Janganlah kita rasa orang lain buat, orang lain ni 3 bulan dah 21, aku tak dapat 21. Understand masa dan race yang berbeza. Kita punya perlumbaan dengan orang lain punya perlumbaan berbeza. Saya bagi yang utama untuk tahun pertama. Ni kita tengok kat downline kita, tengok kat kita juga. Untuk tahun pertama paling penting apa? Belajar dan kekal hidup dalam bisnes. Jangan mati. Kalau saya pergi, saya belajar, dia kata downline kita tiap-tiap kali dia hadir satu program ataupun satu WhatsApp dengan kita ke sembang ke apa, dia tahan lagi 90 hari. So kita kena pastikan tahun pertama tu lepas cantik. Connect selalu, rajin jumpa, rajin ajak-ajak dengan dia. Sebab apa? Renew. Kalau lambat nyawa dia tercabut. Downline kita kalau tak mesej 2 bulan, downline baru mati ke tak mati? Tapi kalau kita jumpa sebulan sekali pergi dah rumah dia, demo lah apa patut. Demo apa patut. Next time cukup sebulan, demo lah apa patut. Third time ajak BTC tu ramai. Betul tak Diran? Diran ingat perjalanan tu saya dengan dia macam tu lah. Jumpa ajak BTC. Jadi tak ada bisnes kawan-kawan yang direka untuk terus kaya raya. MWay ke bisnes apa punya orang buat, tak ada. Kena sabar dan istiqamah. Ini nombor 3. Nombor 4, bukan semua orang akan berminat. Pernah tak kita rasa macam
Asal semua orang tak nak masuk ni? Aku cakap banyak dah, tak ada orang pun nak masuk. Semua cakap tak minat, tak ada masa, anak kecil, anak besar, kan? Bini marah, kan? Bukan semua orang. So accept that awal-awal. Supaya apa? Supaya bila orang reject, kita hadap dengan senyuman. Tak ada hal. Banyak lagi orang yang nak, kan? Saya tanya soalan simple. Kalau kita buka kedai makan, adakah semua orang yang kita kenal akan datang makan kat kedai kita? Tidak. So kalau tu pun macam tu, Amway pun samalah. Bukan semua orang yang kenal akan beli dengan kita. Ada kawan kita beli kat orang lain siap. Kalau kita buka kedai gunting rambut, adakah semua orang yang kita kenal akan gunting rambut kat kedai kita? Tak. Masing-masing ada preference masing-masing. Jadi kawan-kawan, kalaulah orang tak berminat, bukan salah anda atau produk atau Amway. Jangan kecewa atau salahkan diri. So don't feel frustrated kalau orang tak nak. Kalau orang tak nak, belum lagi lah tu. Carilah lagi. Adalah benda yang kita tak cukup lagi, kan? So embrace the rejection. Love the rejection. It's a numbers game. Seronok, kan? Saya share. Saya dapat ni 2-3 hari ni saya dapat FYP. Saya marketing plan 1040 orang dalam masa 3 hari. Agak-agak banyak masuk ahli ke banyak tak masuk? Banyak tak masuk kan? Banyak tak masuk. Saya okey. Sebab apa? Saya tak pernah dapat tunjuk marketing plan banyak-banyak macam tu. Betul tak? So love the rejection. Saya seronok sebab apa? Sebab 2-3 hari ni saya dah lalu beribu rejection. So maksudnya apa? Dah dekat dah nak dapat satu orang yang masuk, dia akan letupkan grup kita ni, dia akan jadi diamond dan dia downline saya. Betul tak? Kan? So kena macam tu. Nombor 5, semangat permulaan. Semangat permulaan anda akan lesap hilang entah ke mana. So kawan-kawan downline kita pun macam tu, termasuklah kita. Pernah tak kita balik seminar, kita rasa macam terbang sampai rumah lupa. Sampai rumah terus lupa, terus jalan macam biasa. Semalam seminar okey. Tanya balik pun dah tak ingat dah. Sebab ni lah otak manusia. Otak manusia ni kalau lepas satu hari tak ulang, 90% lupa. Setuju? Sebab tu kita buat amalan. Benda-benda yang baik banyak dalam bentuk amalan, bukan buat sekali saja. Betul tak? Hafal surah ke, hafal doa ke. Macam contohlah doa yang paling orang tak boleh lupa seumur hidup ni, doa makan. Petiklah orang tu teruk macam mana pun doa makan, Allahumma barik lana. Sebab apa? Ulang daripada kecil. Itu dah betul tak? Itu doa pertama kita ajar kat anak kita. Sebelum doa-doa lain, kalau nak cari yang orang lupa, pergi baca doa kunut. Tu dia problem. Semangat permulaan. Jadi kawan-kawan, semangat ni ada 30 ke 90 hari sahaja. Jadi apa kita kena buat? Apa yang kita kena buat dalam 90 hari ni akan menentukan segala-galanya. Termasuklah untuk diri kita, bukan untuk downline saja. Waktu ni lah kita nak create habit, kita nak create komitmen, disiplin dan juga aktiviti harian. Awal-awal kena develop dah. Supaya apa? Supaya bila semangat tak ada, dia tetap pergi cakap dengan orang pasal produk. Semangat tak ada, dia tetap pergi dengan orang, dia kongsi pasal bisnes. Kita punya bisnes kalau kita ikut semangat, hancur kita. Betul tak? Amway ni kena semangat pun buat, tak semangat pun buat. Jadi macam tu. Successful people find small wins every day. Selalu kita dengar orang yang berjaya cari kejayaan yang kecil. Jangan kita sibuk fikir macam mana aku nak pergi Osaka ni. Contoh, jauh sangat. Pergilah 21% dulu. Pening kalau rasa 21% jauh sangat. Fikirlah macam mana nak pergi 12% dulu. Kalau rasa 12% pun jauh sangat, bahagikan lagi. Jadikan benda tu senang dan achievable. Nak dapat 12% sehari kena ada 100 PV. So fight yang itu dulu, 100 PV. Kalau susah ada 4 orang dalam kumpulan, bahagi 4. Maknanya kena ada 4 orang yang dapat 25 PV. Nampak tak benda tu breakdown, it will become very simple. Kita rasa senang nak buat. Jadi successful people cari small win. Nombor 6, kebanyakan orang yang join akan tak buat apa-apa. Kalau buat pun sedikit ataupun sementara sahaja. Kebanyakan. Siapa yang dah buat MBA lama, you cuba fikir. Downline you banyak buat ke banyak tak buat? Banyak main meeting ke banyak tak main meeting? So terima awal-awal. Jangan rasa benda ni macam apa pasal aku jadi macam ni. Orang Zaid semua akan main meeting. Kalau orang saya main meeting, saya ingat bangunan 2 tingkat ni tak cukup. Jadi terima awal-awal. Banyak orang akan tak join. Saya bagi dia punya reading.
90%. Daripada orang yang kita sponsor, 90% tak buat apa-apa ataupun order sekali-sekala. Ada tak downline kita sign up lepas tu hilang? Beli barang tak nak, ajak kelas tak nak, kita nak pergi demo pun tak nak, semua dia tak nak. 90% akan jadi macam tu. Seterusnya 10% dia akan jadi business hobi. Business hobi ni maksudnya apa? Dia shock buat ada orang dia shock event muncul, balik tak buat apa. Esok kita pergi program, pergi macam Diamond cakap, kita pergi program rumah dia shock. Lepas kita balik, dia pun habis dah MW. Next time pula Diamond datang ke Zaid datang, next time kita MW lagi sekali. Dia hobi. 1% kawan-kawan, 1% akan committed untuk membina bisnes. Ni 1% tak peduli pasal kita pun. Dia buat MW, dia nampak MW, dia nampak sebagai bisnes dia sendiri, dia nampak sebagai masa depan dia sendiri. Berapa persen? 100%. Kalau sponsor 100 orang, dapat berapa orang? 100. Kalau sponsor 50 orang? Sebab tu kita selalu cakap nak meningkat, nak jadi 21%, sponsor berapa orang? 100 ABO. Sebab kalau you ada 30, 1%, 0.3. Maknanya orang tu sampai takat lutut nak buat MW. Sampai kata tak cukup, seorang pun tak cukup. So balik ni kita kena sponsor berapa ABO? 100. Kalau belum 100, fight. Pergi 100 cepat-cepat. Sebab bila jumpa seorang tu, alangkah indahnya hidup ni. Kalau jumpa seorang macam Fifi pencen tiap-tiap bulan. Diamond selalu tanya dia kena tak motivate saya. Saya tanya lah, perlu ke saya motivate Fifi hari-hari? Tak payah. Pada Ipoh dia datang. Saya tak tanya pun hamil meeting ke tak. I know dia akan datang. Kawan-kawan, ini bukan salah anda juga. So jangan rasa apasal downline aku semua tak beli barang, tak mau main BTC. Apasal ada downline aku dia semangat depan aku depan aku, Zaid, saya nak buat ni, saya nak ni. Aku balik, senyap pula budak ni, apa pun tak buat. Dengan aku buat video aku main, aku balik terus sebulan tak keluar video lah. Ramai terasa. 1% kawan-kawan. Kita semua ni sama je. Kita mencari kita punya 1% yang nak buat sungguh-sungguh, tak peduli pasal kita. Dapat 6 orang, set for life. Tak risau dah. Seronok tengok. Nombor 7, tak ada jalan mudah. Tiada tip rahsia. Ramai agak orang suka macam sebenarnya tadi kita dah habaq dah cara buat macam ni. Sekali kat kita main kat tepi, sebenarnya betul-betul kalau nak cepat buat macam mana. Nak buat tak ada jalan mudah kawan-kawan. You kena buat apa? You kena buat 5M. You kena guna barang, you kena pergi meeting. Kalau you pergi meeting, saya selalu cakap, datang meeting, kalau datang seminggu senang. Datang tiap-tiap minggu sebulan senang. Datang tiap-tiap minggu setahun susah tak? Susah. Tapi lepas tahun you jadi orang yang berbeza. You tak datang sekali, you start balik the clock. Kalau dah tak datang sekali, you dah miss. Dia tengok dia orang sebab Diamond pergi bercuti tak pergi juga. Tapi ngam ya tak miss meeting. Kita pantang meeting dia cuma cuti. Contohlah. Kita jangan macam tu. Kita sebab apa? Sebab this is your choice. Tak ada siapa boleh paksa anda nak datang meeting ke tak. Kalau anda bertak ini satu kepentingan, anda datang. Sebab apa? Sebab bisnes ni boleh ubah hidup kita. Bisnes ni kita buatlah berapa tahun pun, 5 tahun, 10 tahun ke apa, nanti kita punya future kita enjoy. You have to believe this. Satu hari nanti bila kita dah tak larat kerja, tak larat buat MW akan jaga kita. Kita tengok orang apa hari tu naik triple diamond, dah tua dah tu. Bayangkan kalau dia give up waktu dia teruk dulu, tak dapat apa. Sekarang disanjung, kita pun tengok Masya Allah, triple diamond, triple tu. Kita tengok Dr. Azmi, diamond pun dah pening kepala dah kita macam nak dapat dia dapat triple So kawan-kawan, tiada jalan mudah. Tolong tutup sekejap tab. Seterusnya nak kena tekan next, dia stop. Tekan okey apa benda pula ni? Pangkah. Okey, tekan nak panah next. Okey. So kawan-kawan, MW success. MW success is equal to skill, basic skill tadi, campur aktiviti. Aktiviti mesti mau banyak, tambah istiqamah. Semangat 1 bulan tak jadi. Semangat sebulan sehari lagi tak jadi. Semangat setahun sebulan pun tak jadi. Kena semangat hari-hari. Nombor 8, terimalah awal-awal. MW kuat sikit. MW bukan senang. Bukan kita lepak-lepak kita boleh meningkat, tidak. Bisnes sebab apa dia tak senang? Sebab bisnes ni bisnes sendiri, tak ada bos. No bos. Tak ada bos. Boleh upline kita sound kita. Asal tak datang meeting? Hang kata nak buat.
Kan? Hang penipu lah. Kalau Aplan cakap macam tu apa buat? Lari lah. Dia silap sound balik kan. Banyak cakap hang pergi buat Amway, tengok sikit jauh mana boleh terbang. Kita pula sound balik kan. Amway susah sebab tu. Sebab bukan bisnes ni, tak ada bos. Sebab apa? Sebab bisnes perlu ada disiplin. Disiplin yang orang tak boleh kontrol. You sendiri kena nak. Sendiri nak buat, sendiri nak pulun, sendiri nak hadap penat-penat bagai semua. Dan bisnes perlu ada pengorbanan. And of course, sebab Amway ni perlu masa. Kita curi masa apa? Curi masa rehat. Kita curi masa malam. Orang lain semua tengah lepak tengok TV, kita keluar pergi jumpa orang. Kan? Hari Sabtu Ahad orang pergi bercuti, main-main, pergi kat Lake Garden dengan anak-anak. Kita duduk rumah buat video. Betul tak? Kita buat Zoom. Anak-anak tengah nak main, kita terpaksa tak sekejap, abang ada Zoom. Dia bising-bising, kita marah dia pula. Contoh. So ada sacrifice. Tapi baloi tak? Saya cerita pengalaman saya tak ada, saya baru dapat sejemput je dalam Amway ni. Platinum kan, saya tengok saya kecil-kecil dulu. Saya sembang pasal Pening, pasal Langkawi sebab my parents tak buat Amway seriously. Tapi anak saya, dia sembang-sembang pasal Osaka, sembang-sembang pasal Alaska, sembang-sembang pasal Paris. Anak hampa sembang macam ni. Sebab apa dia sembang macam tu? Dia tengok siapa? Dia tengok mak bapak dia. So saya macam, I know if I continue make all the sacrifices, buat semua pengorbanan yang perlu, bukan saja hidup saya akan jadi lain, hidup anak saya pun akan jadi lain. Percaya tak? Imagine anak kita. Jangan fikir kita dulu. Imagine anak kita, bila dia habis belajar esok, dia boleh pilih nak kerja ke tak nak kerja. Sebab apa? Sebab abah dulu buat Amway. Sebab mak dulu buat Amway. Yang kata, kalau kita kata kesian orang tua tu, anak dia semua kerja jauh-jauh, esok kita tua pun kesian kalau anak kita kerja jauh. Tapi kalau abah millionaire, habis-habis belajar cakap, dah kau tak payah kerja lah, cari kawan kau gaji paling tinggi, abah bagi gaji kat kau. Kau bawa abah pergi demo ke, pergi seminar ke apa. Pelan-pelan lah, so dia datang meeting buat basic kan. Seronok kawan-kawan. Sebab apa? Sebab bila kita banyak duit, kita banyak choice. Bila kita tak ada duit, tak ada choice lah. Lalulah jalan biasa. Anak kita akan lalu jalan yang sama yang kita lalu. Belajar rajin-rajin, get a good job, and suffer for the rest of your life. Sepanjang 40 tahun tu duit tak cukup juga. Betul tak? Sebab tu kita ada kat sini. Kalau cukup, kita tak main meeting. Betul tak? Dan seterusnya, bisnes mesti ada ups and downs. Di kawan-kawan, bisnes standard mesti ada. Jangan rasa cok, lemak aku jatuh, okey, aku tak boleh buat MBA. Jangan risau. Kalau dia boleh jatuh, dia boleh naik. Dia boleh jatuh, maksudnya dia boleh naik. Tapi persoalannya, adakah kita jatuh dan kita boleh bangun nak naik balik? Itulah test ketahanan kita. Sebab tu Amway ni, yang saya cakap ni, Amway bukan senang. Dia akan test you inside and out, kekuatan dalaman kita. Tak, kita boleh kontrol ke orang nak masuk? Kita boleh kontrol ke downline kita buat ke tak buat? Yang kita boleh kontrol, boleh paksa siapa? Kita. Kau tak nak buat, cari lagi 10 orang. Seorang tak nak buat, cari lagi 10 orang. Seorang tak nak buat, cari lagi 10 orang. Sampai apa? Sampai jumpa 6 saja. Sampai jumpa 6 saja. Orang tak nak, kita macam kesian kat kau. Aku diamond kan. Boleh cakap kesian kat kau. Dia kata Amway susah. Kita boleh bagi teruk, susah gila. Peduli apa, dah jumpa dah 6. Nak masuk tak masuk punya pasal lah. Nombor 9, anda takkan berjaya bersambil-sambil. Biasa dengar tak orang cakap, saya ni sambil-sambil je. Saya asal ada benda yang hurt saya sekali. Saya pernah, downline ni cakap nak buat, saya pun pergilah tiap-tiap bulan, okay, kita plan this month, apa program nak buat. Dah dia cakap saya, Zaid, boleh tak Zaid fokus kat orang lain dulu? Dia cakap kat aku, Zaid boleh tak fokus kat orang lain dulu, sebab kami ni nak buat sambil-sambil lah. Kan? Dia cakap kami nak buat sambil-sambil. Saya pun tergamam. Nasib baik bukan depan-depan. Kalau depan-depan teriak aku. Dekat dalam WhatsApp tergamam je. Lepas tu buat apa? Tutup mesej orang lain lah. Mesej orang lain, tak mau plan aku plan dengan orang lain. So jadi macam tu. Tak boleh sambil-sambil. Kalau kita kayuh basikal kawan-kawan, boleh kayuh slow, boleh kayuh laju, betul? Boleh tak tengah kayuh berhenti kayuh? Kalau berhenti kayuh jadi apa? Jatuh. Suka hati lah, kayuh laju ke kayuh slow. Tapi jangan sampai jatuh lah. Kalau kayuh naik bukit, kalau kayuh naik bukit, kayuh slow-slow penat ke kayuh laju-laju penat? Kayuh slow penat. Berurat tengkuk. Tersilap langkah sikit mengundur. Jadi macam tu kawan-kawan, buat Amway ni tak boleh sambil-sambil. Tak boleh. Kalau you nak, itu je. Tak ada cakap, okay, kita buat slow dulu, kita chill dulu. Kita biar Zaid jadi diamond dulu, lepas tu baru kita serius sikit.
Tak boleh macam tu. Bisnes mesti ada priority kawan-kawan. Mesti bagi kepentingan dekat MWay ni. Mesti bagi keutamaan dekat dia. Apa-apa event, apa-apa nak pergi mana, bercuti ke kenduri ke apa, tengok dulu aku punya MWay ada BTC tak minggu ni. Ada Go Eagle tak minggu ni. Ada Best tak minggu ni. Best bukan tiap-tiap minggu. Go Eagle tiap-tiap minggu kah? Dah 2-3 bulan sekali ya. Hampir dah bercuti time lain. Kan? Ada orang cakap saya ajak pergi Go Eagle, dia kata oh tak hari tu kerja lah Zaid. Saya tahu, tanya kak tak ada cuti tahun ke kak? Kan? Nak buat bisnes, satu hari cuti pun tak boleh ambil. Padahal kadang-kadang lambat bangun pun bos AL bos annual leave tolak. Jadi maksudnya apa? Tak ada priority. Kalau ada priority, ada berniaga, ambil cuti lah. Ni pun bisnes juga. Ni kan nak tukar masa depan. Kerja yang tak boleh tukar apa-apa, kau kerja 5 hari seminggu, sayang nak ambil cuti. Mesti buat komitmen. So you tengok bisnes you sendiri, apa komitmen yang saya buat untuk bisnes saya? Ada komitmen? Kalau tak ada komitmen, hobi ke? Tak ada komitmen, ni sebenarnya hobi ke? Free malam Rabu datang meeting. Seterusnya, bisnes lebih mudah buat laju-laju daripada slow-slow. Believe me, you buat laju, lagi you seronok, lagi you rasa shock, lagi you excited nak buat. Dan last sekali kawan-kawan, bisnes MWay ni berbaloi. Berbaloi apa sahaja pun. Sebab apa? Sebab tak ada pilihan lain dalam hidup kita yang modalnya kecil. Setuju tak? Setuju. RM60 man. RM60 boleh dapat ratus-ratus ribu, boleh jadi jutawan. Tak ada bisnes lain boleh bagi kebebasan macam MWay. Betul? Ada bisnes lain. You pergi berniaga cendol, you buat 3 ke 5 tahun, lepas tu you enjoy for the rest of your life. Tak ada. You buat 3 ke 5 tahun, lepas tu you sambung lagi 5 tahun buat cendol lagi. Macam tu je. Tak ada kebebasan. Dan tak ada peluang lain kawan-kawan. Tak ada peluang lain yang kita buat boleh wariskan untuk anak cucu kita. Setuju tak? Setuju. Tak ada. Kalau fikir betul-betul, tak ada. MWay je boleh bagi tiga-tiga ni. So di sinilah patut kita pulun sepulun-pulunnya. Jadi kawan-kawan, kita kena sanggup korban 3 ke 5 tahun dan kita akan menikmati banyak tahun yang akan datang. Saya Diamond selalu cakap, saya selalu ingat Zaid kata, you work hard 3 to 5 years, then you enjoy. You walk the beaches of the world. Kita akan jalan pantai di seluruh dunia. Tak ada kita duduk ulang Pantai Merdeka, Port Dickson, Teluk Batik. Sebab Malaysia tak adalah banyak pantai sangat kan. Pening-pening Pantai Remeh. Asal kena dapat pantai kan. Kita buat sungguh-sungguh kawan-kawan. Kita cuba fikir perkahwinan kita. Ada orang baru kahwin 5-6 tahun, ada kahwin 10 tahun, ada kahwin 20 tahun. Laki kita bawa honeymoon tiap-tiap tahun tak? Dok, tak lepas. Dia bukan tak mau bawa, tak lepas nak bawa. Pergi honeymoon kita pergi honeymoon termurah. Hotel yang termurah, makan yang termurah, hadiah pun termurah Tapi kawan-kawan, kita buat MWay ni, work hard together, husband and wife, kita pergi honeymoon mahal-mahal tiap-tiap tahun. Saya sebelum buat MWay tak mimpi. Saya tak tahu pun Alaska, tak tahu dan tak peduli. Tak peduli. Tapi sekarang dah pergi Alaska, duduk atas kapal mewah 10 hari. Kadang sembang-sembang kata MWay okey. Boleh lah. Tapi dapat pergi Alaska last year. Orang pun itulah baru balik dia nak bawa pergi Paris gak. Orang kan tahu padahal dah tangguh-tangguh kan. Aku pun sembang macam Diamond kan. Tak dan pack bag dia memang pack lagi. Jadi kawan-kawan, itu je perkongsian saya hari ni. Saya harap anda dapat sesuatu and do something. Kita semua boleh buat MWay, kita semua boleh berjaya. You kena ada belief, you mesti berani sebut macam Diamond cakap. You mesti berani sebut bila nak ganti 1%, bila nak jadi Diamond. And I see you all at the top. Terima kasih.